Selamat datang ke Asas Sains Komputer tingkatan 3, Bab 2 Perwakilan Data, 2.1 Kriptografi dalam Keselamatan Data. Pada akhir pembelajaran ini, anda sebagai seorang pelajar dapat menghasilkan dan menterjemahkan mesej menggunakan kaedah cipher, iaitu transposition cipher. Mari kita tengok apa itu transposition cipher. Transposition datangnya daripada perkataan transpose. So dalam BM dia bermaksud mengubah kedudukan. So dalam transposition cipher bermaksud mengubah kedudukan abjad dalam teks biasa. So abjad-abjad yang terkandung dalam teks biasa adalah kekal. So dia tidak akan berubah seperti kita tengok dalam Pigpen cipher. So kalau lupa apa itu Pigpen cipher, anda boleh tengok balik video yang sebelum ini. Perubahan yang berlaku adalah terhadap kedudukan abjad dalam teks sahaja. So apabila ini berlaku, ia yang juga dikenali sebagai pemutaran atau pencampuran, scrambling. Seperti cipher yang lain, ianya memerlukan kunci untuk penyulitan dan nyah sulit. So anda akan belajar dua jenis transposition cipher, iaitu columnar transposition dengan rail fence cipher. So kita tengok apa itu columnar transposition. Untuk columnar transposition, dia datang daripada perkataan column. So proses dia ialah menyulitkan mesej dengan menulisnya secara dalam jadual secara mendata, iaitu horizontal, dengan bilangan kolom iaitu lajur yang telah ditetapkan. Satu perkataan akan dipilih sebagai kunci penyulitan. So kunci kita datang daripada perkataan. So untuk kunci satu lagi iaitu Caesar cipher, dia menggunakan bilangan nombor. So bilangan abjad dalam kunci akan menentukan bilangan lajur dalam jadual. Kita akan tengok lebih lanjut lagi apabila saya tunjukkan contoh kepada kamu. Abjad-abjad yang ada dalam kunci akan menentukan cara bagi mengubah urutan abjad dalam mesej. Dan setiap abjad dalam mesej akan ditulis pada petak dalam jadual. So di dalam columnar transposition ini, kita memerlukan jadual untuk membolehkan penyulitan dan nyah sulit berlaku. Kita tengok satu contoh. Teks biasa yang disediakan ialah maklumat mesyuarat akademik. So itu ialah teks biasa kita. So langkah pertama, kita kena pilih satu perkataan sebagai kunci. So untuk contoh ini saya gunakan bola, B-O-L-A. So berdasarkan kunci yang saya telah pilih, iaitu bola, so saya akan nomborkan abjad tersebut mengikut urutan dalam susunan abjad. So kita tahu susunan abjad A adalah 1, B adalah 2, C adalah 3. So kita tengok dalam perkataan ayat bola itu, perkataan bola. So kita dapati B-O-L-A. A saya akan labelkan dia sebagai 1, kemudian B sebagai 2, L sebagai 3 dan O sebagai 4. Selepas itu kita pergi kepada langkah kedua. Ingat, teks biasa kita ialah maklumat mesyuarat akademik. Langkah 2, kita ada sedikit formula pengiraan bilangan baris. So sebelum ini kita tidak menggunakan
apa-apa pengiraan. Untuk columnar transposition, kita perlukan sedikit pengiraan. Okay. So, pengiraan dia hanyalah bilangan abjad dalam teks biasa dibahagikan kepada bilangan abjad dalam kunci. So, bilangan abjad dalam teks biasa merujuk kepada teks biasa yang telah kita gunakan dalam sini. Jika anda kira dia ada 25 huruf di dalam sana. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, so 25 huruf. Tidak perlu kirakan ruang kosong. Lepas itu ingat lagi, kunci kita guna bola, B-O-L-A. So kita ada 4 huruf. So kita bahagi kepada 4. So anda dapati bahawa jawapan kita ialah 6.25. So kita akan bundarkan kepada nombor bulat terdekat yang lebih besar daripada 6. Okay, iaitu 7. Okay, dalam matematik cikgu kata bundar, kita akan bundarkan kepada 6. Tapi sebab 6.25 bermaksud dia melebihi 6. Kalau kita letak 6, bilangan kotak yang ada dalam jadual nanti tidak akan mencukupi. So kita pergi kepada nombor bulat seterusnya iaitu 7. So sekarang kita sediakan 7 baris. Perhatikan bagaimana kita letakkan teks biasa ini ke dalam jadual. Dia mula dengan A, kita masuk satu persatu dalam bentuk ini. Alright. So untuk ruangan yang berlebihan tadi, telah diisikan dengan abjad-abjad yang kamu rasa kamu nak. Seboleh-bolehnya jangan yang sama. Contohnya XXX ke WWW ke. Sebaiknya baginya lebih kepada pelbagai supaya orang susah mau teka. Alright, langkah ketiga, kita akan menuliskan teks cipher mengikut urutan lajur yang telah dinomborkan. So itulah kegunaan kita menomborkan kunci kita tadi. So lajur pertama, so itu adalah huruf-hurufnya. So kita akan tuliskan dia. Kemudian lajur kedua, ini adalah hurufnya, abjadnya, dan kita tuliskannya. Seterusnya lajur ketiga, dan kita tuliskannya. Dan yang terakhir sekali adalah lajur keempat. Dan kita tuliskannya. So apabila kita sudah tuliskannya mengikut lajur, kita akan kita akan tulis mengikut urutan lajur yang telah kita buat. Alright, so lajur pertama tanpa ruang, tanpa ruang kita masukkannya ke dalam sini. So sambung lagi kan dengan lajur 2, sambung lagi dengan lajur ketiga, dan terakhir sekali dengan lajur keempat. So mengikut urutan lajur kita tuliskannya tanpa ruang kosong. So itu cara kita menyulitkan columnar transposition teks biasa kepada teks cipher. Jika anda tidak faham, anda bolehkan rewind balik video ini dan tengok semula. Kita tengok macam mana kita nak sulit columnar transposition. So apa yang kita buat adalah kita buat dari belakang ke depan. So di sini ada satu teks cipher yang di mana saya tidak dapat membacanya. Kemudian kunci yang telah digunakan ialah pintu, P-I-N-T-U. Alright, nombor 1 masih yang sama, kita bermula daripada jadual.
dan kita isikan abjad yang ada yang dalam teks cipher ini ke dalam jadual. Okey, kita tengok macam mana kita isi. Mestilah tengok kepada kunci. So jangan lupa kunci itu kita nomborkan mengikut urutan susunan abjad. Okey. Seperti yang kita buat kepada penyulitan, kita juga kena kira bilangan abjad yang ada dalam teks cipher. Okey, so kali ini dia jadi teks cipher. Biar saya betulkan. Okey, dan bahagi kepada abjad yang ada pada kunci. So kunci kita ada 5 abjad. Dan jika anda kira semua abjad yang ada dalam teks cipher, dia adalah 30. Okay, so 30 bahagi 5 kita dapat tepat 6. Jadi kita tidak perlu melakukan sebarang bundaran. Okay. Ingat lagi 6 yang kita buat ini adalah bilangan baris. Jadi kita tambahkan 6 baris dalam jadual. Dan kita isikan. Okay. Saya telah bahagikan kepada 6 sebab kita ada 6 baris. Okay. Ingat lagi, tadi semasa kita melakukan penyulitan, apabila kita tuliskan message text cipher ini, kita tulis mengikut urutan pada nombor yang telah kita letak pada kunci. So, benda yang sama yang kita akan buat adalah kita akan tulis balik. Okay. Semua teks cipher ini mengikut urutan pada kunci, abjad pada kunci. Alright, so yang pertama kita akan pergi I. Yang kedua pergi N. Ketiga kita akan pergi kepada P. Kemudian kepada T. Dan terakhir sekali pada U. Alright. So, apabila ini telah dimasukkan dalam jadual dari atas ke bawah, kita akan bacanya dari kiri ke kanan, dari baris pertama sambung dengan baris kedua. Okay, so ini yang kita dapat. So, ini ialah untuk baris pertama. Okay, kita tulis. Untuk baris kedua, okay, ini yang kita dapat. So, kita tuliskan. Kemudian untuk baris ketiga, ini yang kita dapat. Kemudian baris keempat, okay, ini. Baris kelima. Seterusnya baris ke-6. So, kamu boleh teka bahawa XX ini sebenarnya mungkin adalah tambahan. Okay. Apabila kita sudah masukkannya, kita akan memberi ruang kosong di mana perlu. Menjadikan teks biasanya sebenarnya ialah senarai pendek pemain bola sepak. So, XX tadi itu adalah abjad tambahan untuk memenuhkan ruang yang ada di dalam jadual. Okay, so itu cara kita menyahsulit teks cipher kepada teks biasa. So, mari kita tengok kembali, ingat kembali apa yang kita perlu buat semasa nyahsulit. Nombor 1, mengetahui bilangan laju yang digunakan. Nombor 2, mengira bilangan abjad yang ada pada kunci. Yang ketiga, kita gunakan formula yang ringkas untuk mengira bilangan laju. So, ingat formula dia ialah bilangan teks cipher dibahagikan kepada bilangan abjad di dalam kunci. Right, yang keempat, kita isikan teks cipher mengikut urutan pada kunci secara menegak, iaitu dari atas ke bawah. Dan yang terakhir sekali,
teks biasa diperoleh dari kiri ke kanan bermula dari baris 1. Dan seterusnya, apabila anda gabungkan, pastikan anda memberi ruang kosong pada perkataan yang sesuai. Okay, so itu cara kita ingat perkara penting dalam nya sulit untuk kolumna transposition. Okay, bagi untuk menguatkan pemahaman anda boleh lakukan latihan-latihan ini. Okay, kamu boleh print screen ataupun kamu boleh pauskan video ini supaya anda boleh lakukan soalan ini. Okay, so itu sahaja untuk kali ini. Ingat, jika anda tidak faham, anda boleh tarik ke video ini ke hadapan untuk kamu tengok balik mana bahagian yang anda tidak faham. Sehingga masa yang akan datang, jaga diri dan stay safe.